Serius, macam klise. Nak exam, saya kena study, dapatkan ilmu, lepas tu jawab exam. That's it. Kan, bunyi macam simple. Tapi bila kita fikir balik, bukan senang nak dapat ilmu ni. Betul tak? Saya bagi contoh ni je. Saya pernah, masa saya buat degree dulu, kan, 3 hari tak tidur sebab nak belajar. Pressure ni sebenarnya sebab saya ni pemalas sikit, malu nak cakap. Tapi saya memang pemalas lah. Saya kelas pun saya tak pergi sangat. Tak adalah pergi sebenarnya, tapi bukan 100% lah. Lepas tu nak cakap assignment dapat result tinggi, tak juga. So benda tu pressure ni untuk pastikan exam final ni kita dapat yang bagus lah, kita score bagus. Jadi macam mana nak cakap? Jadi bila saya 3 malam tak tidur, 3 hari tak tidur, kan, saya rasa macam mesti aku boleh jawab lah soalan lepas ni, kan? So saya pun ambil satu soalan, nak jawab, nak baca 3 kali dan tak boleh jawab langsung, kan? So saya nak cakap di sini, ilmu ni susah nak dapat. Jadi kita kena buat ataupun belajar dengan cara yang betul, supaya benda yang kita nak dapat tu adalah benda yang diberkati, kan? We are talking about Islamic way, kan? So bila kita sebut pasal ilmu, kan, dia bukan datang sewenang-wenang, tetapi ilmu ni adalah apa yang Allah bagi kepada kita, dan kita nak pastikan ilmu tu bermanfaat, kan? Dan percayalah saya cakap, dalam surah Mujadalah ayat 11, Allah sebut yarfa'illahu allati amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Okey. So lebih kurang maksud dia supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu, dan Allah dan orang yang berilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. So apa yang saya nak sebut sini adalah we have to see ilmu ni sebagai satu benda yang besar, dan melihat ni dalam konteks yang mana ilmu ni penting untuk kita berjaya, kan? Dan ilmu ni bukan sekadar akademik sahaja. Macam yang saya buat 3 malam tak tidur, maksudnya saya jahil dari segi nak jaga diri, kan? So maksudnya kita tak boleh buat macam tu sebab kita ni manusia, kan? Kena ada ilmu macam mana nak jaga diri dan plus semua tu, kan? Supaya kita boleh belajar dan kita dapat ilmu tu dan dekat dengan kepala dan kita boleh jawab soalan, InsyaAllah. Dan dekat sini English I told you to learn it, kan? Benda yang simple lah. Kalau kita tengok, kan, dekat situ bukan tempat gigi, tapi sebab dia tak tahu bahasa Inggeris, so dia tak tahu, tak aware yang tu adalah bukan tempat gigi. Sebenarnya yang sama. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat jawab exam, kan? Simple. Okay. Ilmu dan menyusun kehidupan. Poin saya yang kedua adalah tentang kita kena plan dan prioritize apa yang kita nak buat. Betul tak? Adakah orang yang tak plan apa-apa yang dia nak buat? Ada tak? Ada? Okey, ada. Macam mana bisa? How do you not plan anything then you go with your life? Ada ke? Tak apalah. Saya punya point, kan, kalau kita nak belajar, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kan, whatever field yang kita buat, dan kita kena susun kehidupan kita. Dan percayalah saya cakap, kan, and even budak-budak pun plan apa yang dia nak buat, kan? Apa yang selepas bangun pagi, apa benda yang nak buat, dia nak main apa, kan? Semua tu. So kita ni sebagai orang yang nak capai kegemilangan, nak capai kecemerlangan, sepatutnya kita susun kehidupan kita dengan benda-benda yang sepatutnya kita buat lebih daripada orang lain, insyaAllah. Dan satu benda yang selalu bermain dalam kepala saya adalah dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita nak buat. So orang kata multitasking ni sangat bagus, kan? Tapi pada saya dalam akademik ni, multitasking ni satu benda yang kita kena fikir banyak kali, kan? Sebab apa? Sebab saya rasa kena fokus. Multitasking boleh, tapi make sure semua benda yang kita nak multitask tu kita fokus.
Boleh faham maksud saya? So, fokus. InsyaAllah. Kenapa saya rasa macam audience tak bersama saya? Tak pernah. Okey. Okey. Yang kedua, itu tadi poin satu Lepas ni insya-Allah kita sembang balik poin satu. Okey. Poin dua, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita sembang tentang bermanfaat kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain, dia sort of macam satu benda yang sangat logik kan. Sebab bila kita berilmu, bila kita berbincang tentang pelajaran, kita nak buat sesuatu yang orang boleh dapat apa yang kita dapat. Bila kita belajar, kita belajar, boleh jawab exam, dan bila kita belajar, kita nak orang lain pun boleh tumpang sekali apa yang kita dapat. Dan apa ni orang kata benda yang kita belajar ni, kalau kita share kepada orang lain, bila kita sebut kepada orang lain, kita akan rasa lebih confident. Dan sebenarnya bila kita pandai menceritakan apa yang kita faham, adalah menunjukkan bahawa kita dah faham. Faham tak maksud dia? Kan? Sebab kadang-kadang tu kita rasa macam kita dah baca 5 buku dah. Tapi bila orang tanya, macam mana nak jawab soalan ni, dan kita tak boleh nak speak up, tak boleh nak bagi jawapan, dan maksudnya kita tak faham lagi. Dan kita takkan mampu jawab soalan. Okay, saya nak tunjukkan satu video sebab saya rasa video ni macam best. Kat mana video tu? Video apa? Gitar. Gitar. Sekejap Macam mana? Okay. Oh, okay. Saya berminat dengan video ni. Mungkin kalau korang tak faham, saya minta maaf. Tapi saya sangat berminat dengan video ni. Dan memberikan sesuatu maksud. Macam mana? Jangan gitar.